أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Moga-moga dengan nikmat tersebut akan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Akhlak Seorang Muslim, yang mana kita masuk pada tajuk yang amat menakutkan kita, iaitu munafik. Kerana sesungguhnya sifat munafik ini adalah sangat dikeji di dalam syarak. Orang kita nak kenal orang munafik ni kadang-kadang susah. Kita nak kata orang ni munafik pun kadang-kadang susah, melainkan berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih. Yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in shama wa shalla wa hajja wa i'tamara wa qala inni muslim. Iza hadatha kadzab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khan." Tiga perkara apabila terdapat pada seseorang, maka dia adalah munafik. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia melakukan solat, meskipun dia menunaikan haji, meskipun dia mengerjakan umrah, dan dia mengaku sebagai seorang Muslim. Apa dia? Yang Nabi kata ni, iaitu apabila dia bercakap, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan apabila dipercayai, dia mengkhianati. Ni hadis yang dipanggil hadis masyhur, hadis yang sangat popular tentang munafik. Baik. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, ayatul munafiq salasah, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza ahada ghadar wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim.
Kalau tengok matannya nampak berbeza tetapi isinya sama. Baik. Tanda-tanda orang yang munafik itu apabila berbicara dia berdusta. Apabila berjanji dia memungkiri. Dan apabila diberi kepercayaan dia menipu. Walaupun orang itu bersembahyang, berpuasa dan mengaku sebagai orang Muslim. Dan hadis yang terakhir, arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minal munafiq minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khan wa idza hadatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. 4 perkara apabila terdapat daripada diri seseorang, maka dia telah menjadi munafik. Dan jika salah satu dari 4 perkara itu terdapat pada diri seseorang, dia mempunyai salah satu sifat kemunafikan sehingga saat dia meninggalkannya, iaitu apabila dipercayai dia mengkhianati, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila bermusuhan dia berlaku licik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 2 hadis yang awal tadi nampak matanya sama, isinya sama. 3 perkara. Kita nak kenal orang munafik ni 3 perkara. Apabila dia bercakap, dia mesti bohongnya, berdusta. Sampai ada kalanya orang kata, cakap si fulan ni bukan boleh percaya. Pasal apa? Pasal dusta. Sering kali berdusta, cakap bohong, menipu, orang susah nak percaya. Dan apabila dia berjanji dia mungkiri. Contoh, apabila dia sedang sesak, tengah susah, memerlukan kewangan, bantuan kewangan, dia pun pinjam. Dia berjanji bulan depan, 2 bulan lagi atau 2 bulan lagi dia akan bayar. Tapi janji itu hanya tinggal janji. Bukan kata bulan depan, bukan kata 2 bulan. Setahun, 2 tahun belum tentu bayar lagi. Nampak tak? Dan apabila dipercayai dia mengkhianati. Macam mana? Dia ni orang dah beri kepercayaan kepada dia. Orang dah percaya dia ni boleh buat benda ni. Katalah si A bagi barang kepada si B supaya simpan ataupun bukan cagar. Kalau cukup tempoh boleh jual dah. Kata si A bagi pada B barang untuk disimpan, nanti satu masa dia akan ambil balik. Tak cukup, orang kata tak cukup habis edah lagi, tak cukup seminggu, barang tu mesti barangnya bernilai lah. Kalau setakat dia bagi kertas kosong je, tak ada apa guna. Katalah si fulan, Mat, aku ni ada barang. Contoh, aku ni ada barang ni, cincin ni. Cincin ni harganya 15,000. Tak sampai juta lah, ribu je. 15,000. Jadi aku ni nak pergi umrah. Aku takutlah kod-kod cincin ni getak ke mana-mana, tertinggal, tercicir mana-mana. Mat, tolong simpan tak? Aku balik nanti aku ambil balik. Tak, bila kawan tu balik daripada umrah, jumpa balik kawan dia ni, si B ni tadi, Mat, mana cincin tu?
Oh, cincin tu aku dah jual dah, aku tak ada duit. Nampak tak? Ni dia. Si A ni menyangka si B ni, dia beri kepercayaan, dia percaya si B ni boleh simpan barang. Rupa-rupanya dia jual 15,000, bukan RM15, 15,000. Kawan pula tengah sesak, nak bayar duit rumah, dah tergantung 3 bulan, pakai BMW, tak bayar 5 bulan, rotek mati, 15,000. Lupakan perjanjian yang kawan ni suruh simpan, jual. Nampak? Ni dia tanda-tanda orang munafik. Bila diberi kepercayaan, dia khianat. Khianat lah tu. Ni benda ni boleh jadi musuh. Kalau jadi, boleh jadi musuh, boleh jadi bergaduh. Baik, pada hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, kita tengok Nabi SAW menyebut empat perkara, iaitu apabila dipercayai, dia mengkhianati. Ni sama. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkiri. Dan apabila bermusuhan, dia berlaku licik. Apa maksudnya? Baik, maksudnya apabila dia bermusuhan, si A dengan si B ni tadi dah bermusuh dah, dia berlaku licik macam mana? Si B ni menggunakan kepintaran dia, fitnah si A balik. Nampak tak? Untuk melepaskan diri dia daripada orang kata si B ni, kau ni apalah, tak makan saman betul lah kan? Orang suruh kau jaga barang, kau pergi jual. Nampak tak? Dia nak menutup kesalahan dia, dia cari satu jalan, fitnah si A pula. Bila orang tanya, si A ni tanya, bagi tahulah kawan, si A ni jumpa C pula, Din, hantar tak? Ni nama ni tak ada dalam ni tidak ada kena mengena dengan yang hidup ataupun yang dah mati. Hanya rekaan semata-mata. Baik, Din, hantar tak? Aku suruh si Mat ni simpan cincin aku. Aku nak pergi umrah, balik-balik aku tanya dia mana cincin, dia dah jual. Lebur, dia dah jual lah. Jadi C ni pergi jumpa B, tanya, Mat, pasal apa hampir jual cincin orang tu? Orang tu suruh simpan. Mana ada, dia hutang aku. Tak tahu dia hutang aku. Nampak tak? Ni maksud dia. Tak tahu dia hutang aku. Dia hutang, dia bukan cerita kat hang. Ini cerita aku dengan dia. Aku dengan dia je tahu. Dia hutang aku 25,000 duit tanah. Nampak tak? Jadi dia tak ada duit. Dia bagi aku cincin ni harga 15,000. Aku kata okey, tak apalah, kita kira lebih kurang. Nampak tak? Ni yang maksudnya bila bermusuhan, dia berlaku licik. Ni orang munafik ni. Dia pandai, dia cari jalan untuk menyelamatkan diri dia daripada orang mengatakan yang dia ni salah. Baik, benda ni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Ini kita kenal lah siapa, berapa munafik. Legend of munafik.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dia tak buat kepada Rasulullah? Abdullah bin Ubay ni, apa yang dia tak buat? Tapi cara dia buat tu orang tak nampak. Cuma dia punya perbuatan dia tu untuk melemahkan semangat orang-orang Islam yang ada di Madinah. Pasal apa? Salah satu sebabnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dan orang-orang Ansar, apabila orang Ansar dan Muhajirin ni mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah, Abdullah bin Ubay rasa terancam kerana dia juga bercita-cita nak jadi pemimpin di Madinah. Abdullah bin Ubay ni jadi tidak mustahil lah dia menjadi munafik untuk melemahkan umat Islam, pengikut Rasulullah ni tadi, supaya mempercayai kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat tomahan, dibuat fitnah, disampaikan berita-berita yang tak sahih, supaya umat Islam ni dengar, sahabat-sahabat ni dengar, sudah, bila dengar ni semangat juang tu dah jadi down. Ni Abdullah bin Ubay, dia punya peranan dia tak pergi jumpa umat Islam ni, Rasulullah ke sahabat Nabi ke yang lain, dia tak pergi jumpa, dia nak bunuh tak, dia ikut. Sampai satu masa, satu ketika Umar Al-Khattab dah tak boleh sabar dah, berjumpa dengan Rasulullah, minta izin Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku pergi bunuh Abdullah bin Ubay ni. Nampak? Umar Al-Khattab, seorang yang bengis, seorang yang kita tahulah watak dia macam mana. Rasanya kalau Umar Al-Khattab ni ada duduk di Bandayu ni, penuh masjid, penuh surau, melimpah-limpah tiap waktu. Mana taknya satu rumah dibawanya pedang begini, tak pergi di pancung terus. Penuh ketegasan dia, sampai minta izin pada Rasulullah nak bunuh Abdullah bin Ubay ni, kerana dia menyangka apabila kita biarkan Abdullah bin Ubay ni hidup lagi, maka akan porak-peranda ni kepimpinan Islam ni, kepercayaan sahabat terhadap Rasulullah akan jadi lemah disebabkan dia. Apa Rasulullah kata? Jangan, sebab dia solat. Alasan Rasulullah solat kerana dia pun solat. Maksudnya, kalaulah Rasulullah memberi keizinan kepada Umar Al-Khattab ni tadi pergi bunuh, orang sekeliling Madinah ni tak semua tahu Abdullah bin Ubay ni seorang munafik. Bila Umar pergi bunuh, jadi akan kelihatan bahawa Islam ni kejam ke. Nampak tak? Padahal sifat munafik itu lebih lagi kejam, lebih lagi tajam daripada pedang. Kalaulah Umar pergi, masyarakat yang ada di Madinah ni akan lihat, ini ke yang Rasulullah ajar ni. Jadi kepercayaan dia untuk mengikut
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tipis. Mereka pun orang kata tarik handbrake dah, tak mau ikut lagi. Tapi Rasulullah ni, apa yang dikatakan oleh Rasulullah semuanya wahyu. Allah Ta'ala dah wahyukan. Kalau benda ni berlaku, itulah jadinya. Jadi dilarang. Biarkan. Satu masa dia akan kena. Satu masa orang akan tahu yang dia munafik. Fitnah yang terbesar yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni, ketua munafik. Apa dia? Apabila zahirnya fitnah terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat Nabi sayang, yang sangat Nabi kasih, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan Aisyah ini telah melakukan maksiat dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan. Nampak tak? Baik. Saya ambil dalam satu hadis yang panjang, hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ni sangat panjang. Baik. Saya baca secara ringkas. Pada kebiasaannya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang, bermusafir untuk berperang, maka baginda akan buat undian kepada isteri-isteri baginda ni. Siapakah salah seorang yang akan meneman baginda untuk pergi berperang? Ni dalam peperangan Allahu Akbar. Mustalik. Allah nak mengingatkan tu, dalam peperangan dengan Bani Mustalik. Jadi pada undian itu jatuh kepada Aisyah. Jadi pergi berperang. Apabila balik daripada peperangan tu, maka rombongan-rombongan yang mengikut Rasulullah ni dah bersiap sedia dah untuk berangkat pulang. Maka sahabat-sahabat tadi angkat haudaj. Haudaj ni apa? Dia macam satu tempat duduk yang diletakkan di atas unta tu, macam rumah kecil duduk atas unta. Kalau orang biasa naik unta, dia duduk aja atas tempat duduk tu. Tak, ini dia buat macam rumah untuk Aisyah, supaya orang kaum muslimin tak nampak. Jadi dia buat macam rumah, letakkan atas unta. Jadi sahabat Nabi ni, dia ingatkan Aisyah dah ada kat dalam. Sebab Aisyah ni, dia punya bentuk fizikalnya, orangnya kecil. Bila kecil, jadi ringan. Jadi bila angkat haudaj rumah ni tadi, tak perasan. Mereka ingatkan Aisyah dah ada di dalam. Rupanya Aisyah dah keluar pergi buang hajat. Bila dia nak balik pada rombongan tu, dia baru sedar, Aisyah ni sedar rantainya dah tak ada. Jadi dia pergi balik tempat yang buang hajat tu, pergi cari rantai tu. Bila cari jumpa, bila jumpa, balik dia ke tempat rombongan tu. Bila balik tengok dah tak ada dah, semua dah jalan dah. Jadi Aisyah ni ambil keputusan duduk di situ dan diselimutkan
badannya ni, tubuh badannya dengan kain selimut lah, supaya kalau ada orang rombongan yang lain yang lalu, nampak, oh ada orang ini niat Aisyah. Jadi dalam peperangan sudah menjadi satu tugasan. Memang akan ada seorang sahabat yang akan pulang lewat daripada rombongan. Katalah ni rombongan, ni konvoi ni, marshal dia duduk di belakang lagi, kita marshal duduk di depan. Tak, ni marshal bagi Rasulullah ni, rombongan Rasulullah ni duduk di belakang kali. Dia nak pastikan supaya tidak ada orang tertinggal, barang tercicir. Ni tugas dia. Yang ditugaskan pada ketika itu yang bernama Safwan. Sahabat Nabi yang bernama Safwan, dia ditugaskan jadi marshal, duduk di belakang. Perhatikan, kalau ada orang tinggal ke, barang tertinggal ke, kamu angkat, bawa balik. Ni tugas dia. Jadi bila dia lalu pada tempat tu, dia nampak macam bentuk batu diselumut. Bila sampai situ pun nampak, dia pun terkejut. Kenapa Aisyah tertinggal kat sini? Dia tanya Aisyah, kenapa kamu ditinggalkan? Aisyah tak jawab. Jadi kalau dah 2-3 kali tanya tak jawab, tak selesai masalah. Jadi Safwan ni pun rapatkan kuda dia supaya Aisyah ni naik belakang. Ni dalam riwayat hadis disebut Aisyah ni naik belakang, tetapi naik belakang dalam keadaan berhijab, bukan naik belakang peluk macam ni. Kita tak, orang zaman sekarang ni suka ambil kesempatan. Tengok je perempuan kereta rosak, tayar pancit ke apa, berhenti naik motor. Kena pula naik motor LC tinggi belakang 125Z. Berhenti. Cik nak ke mana? Kenapa kereta ni? Kereta rosak. Saya ni ada kerja ni, nak pergi ofis. Tak apa, main duduk belakang. Bila naik tu kena rapat sikit, peluk rapat. Takut motor ni dia biasa motor ni dia terangkat-angkat. Takut nanti jatuh belakang. Ayat dia. Naik peluk macam ni. Ada Aisyah ni tadi dia tak. Bila Aisyah naik, Safwan ni dia anjak ke depan. Dia anjak ke depan supaya ada hijab. Ada halangan di belakang ni, tidak menyentuh tubuh badan Aisyah. Bawa lah balik sampai ke Madinah. Jadi bila sampai Madinah, maka berlakulah fitnah. Bila sampai Madinah, orang tengok, kenapa Aisyah naik dengan Safwan? Nampak tak? Jadi berlakulah fitnah, timbullah fitnah daripada golongan-golongan orang yang mengikut Abdullah bin Ubay ni. Mengatakan yang Aisyah telah melakukan maksiat. Maksiat ni apa? Zina. Telah berzina dengan Safwan. Nampak? Jadi benda ni berlaku bila fitnah ni berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi satu cabaran. Cabaran buat siapa? Yang pertamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian terbesar buat baginda. Isterinya difitnah. Dan ada di kalangan sahabat beberapa orang sahabat yang mempercayai bahawa benar Aisyah ni telah melakukan maksiat. Dan boleh dikatakan
majoriti yang sahabat yang lain menafikan, sebab mereka kenal Aisyah ni macam mana. Jadi Nabi SAW hati ni, orang kata pada ketika itu belum turun wahyu lagi, hancur luluh bila dengar fitnah tu, kata Aisyah isterinya melakukan maksiat dengan Safwan. Jadi apabila berlakunya itu, Aisyah pun bila berjumpa dengan ibunya, baru ibunya cerita, kamu tahu tak fitnah kamu dengan Safwan ni dah tersebar. Masa tu Aisyah tak tahu lagi. Bila dia dah tahu, dia pun minta izin pada Rasulullah untuk tinggal di situ dulu, di rumah ibunya. Dan sampai satu ketika Rasulullah ni dah tak boleh nak duduk diam, panggillah dua orang sahabat untuk mendengar penjelasan pendapat daripada sahabat-sahabat ni. Yang pertama dipanggilnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan yang keduanya Usamah bin Zaid. Jadi Nabi bertanya pada Usamah, apa pendapat kamu tentang cerita ni? Usamah kata, Aisyah ini seorang yang baik, tidak melakukan perkara maksiat seperti mana yang cerita yang dah tersebar ni. Jadi bertanya pula pada Sayyidina Ali. Pendapat Sayyidina Ali ni dia berbeza sikit. Sayyidina Ali kata banyak lagi perempuan lain. Bukan maksud Sayyidina Ali ni mempercayai fitnah tersebut. Lalu dia beri satu cadangan. Baik, sekarang ni macam ni, Rasulullah, kita panggil perempuan yang menjadi pembantu kepada Aisyah ni. Siapa nama dia? Barirah, seorang perempuan yang membantu pada Rasulullah, kepada Aisyah ni. Tanya. Dia pun jawab, aku menjaga penglihatan dan pendengaran aku. Bahawasanya pada Aisyah itu tidak ada kecelaan dan keburukan, melainkan kebaikan semata-mata. Tak puas hati lagi, tanya pada isteri baginda yang bernama Zainab, apa pendapat kamu tentang cerita yang tersebar ni? Zainab pun cakap, aku menjaga penglihatan dan pendengaran aku, bahawasanya Aisyah ni yang ada pada dia semua baik belaka. Jadi Rasulullah SAW ambil keputusan terus pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, sebab dia tahu Aisyah ada di sana. Tanya direct terus. Apabila berjumpa, Rasulullah tak tanya. Rasulullah terus cakap, sekiranya kamu telah melakukan maksiat, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi bila Aisyah dengar Nabi yang juga suaminya kata macam tu, terus menangis. Dia beranggapan bahawa Rasulullah ni mempercayai cerita tu. Nampak? Dan peristiwa ni berlaku, cerita ni berlaku, fitnah ni berlaku selama beberapa belas hari. Mengikut pendapat ulama, dalam beberapa belas hari, yang mana Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi ni menanggung satu ujian yang besar, iaitu Aisyah radhiyallahu anha di fitnah. Maka ketika Rasulullah berjalan pulang, keluar daripada rumah bapa mertuanya tu, turunlah wahyu. Sebelum tu Aisyah cakap dia melihat wajah Rasulullah ni
bukan seperti mana suaminya yang biasa dia tengok dalam keadaan kecewa, putus asa, sampai mengalir peluh ni. Dalam riwayat hadis menyebut pada ketika itu cuaca sejuk tapi berpeluh Nabi SAW. Maka ketika balik turunlah wahyu. Turunlah wahyu dalam surah An-Nur ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairal lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kalangan kamu juga. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia yang menyebarkan cerita palsu ni tadi, fitnah ni tadi. Nampak? Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagi kamu. Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar yakni daripada dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapat azab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Allah Taala ada wahyu dah. Dah. Allah Taala ada wahyu dah. Yang mana fitnah ini tidak betul. Maka baliklah Rasulullah bertemu dengan Aisyah. Aisyah cakap, ketika itu aku lihat wajah Rasulullah berseri senyum. Dan Rasulullah kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu telah bebas daripada fitnah. Nampak tak? Ni orang munafik. Orang munafik ni, dia kalau boleh buat, dia nak jatuhkan. Dia nak jatuhkan terus. Kalau boleh dia nak tengok Islam ni jatuh, dia buat. Jadi pada zaman kita ini, ada tak orang munafik? Ada atau tak ada? Wallahu alam. Dia tak mau cakap siapa-siapa, tak mau tuduh siapa-siapa. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, orang yang terkeluar daripada perjuangan Islam ini kembali, supaya kembali kepada landasan perjuangan Islam yang sebenar. Moga-moga kehidupan kita di atas dunia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kematian kita diredai oleh Allah. Bila diredai oleh Allah, tiada ganjaran yang lebih besar, iaitu syurganya, keampunannya. Apa lagi nak? Kita minta itu saja, insya-Allah. Moga-moga sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini mendatangkan satu manfaat yang besar buat diri kita. Semoga kita terhindar daripada tergolong di dalam kalangan orang-orang yang munafik. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala angkat akan segala amal kebaikan kita. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati dan berkati kehidupan kita di atas dunia ini, dan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.